Assalamualaikum murid-murid. Jom belajar pendidikan Islam bersama Ustazah Adibah. Hari ini, Ustazah akan menyampaikan isi pembelajaran dalam bidang Al-Quran. Pengkhususannya adalah tajwid. Tajuk kita pada hari ini adalah Nun Sakinah dan Tanwin, dan Ustazah fokus kepada tajuk kecilnya adalah Izhar Halqi. Mari kita menelusuri pelajaran untuk hari ini. Pengertian izhar halqi. Izhar dari segi bahasa adalah jelas atau nyata. Maksud halqi. Halqi membawa maksud kerongkong. Izhar dari segi istilah bermaksud mengeluarkan sebutan huruf daripada makrajnya tanpa tambahan dan dengung. Saya ulang. Izhar dari segi istilah bermaksud mengeluarkan sebutan huruf daripada makrajnya tanpa tambahan dan dengung. Sekarang kita lihat cara bacaan izhar halqi. Cara membaca izhar halqi adalah tidak dengung. Hujung lidah ditekan ke gusi depan sebelah atas, iaitu makraj huruf nun sakinah. Sekarang mari kita lihat huruf-huruf izhar halqi. Huruf izhar halqi mempunyai 6. Yang pertama, hamzah. Ha, Qaf, Ain, Ghin dan huruf Ha. Saya harap murid-murid dapat mengingati ke-6 huruf izhar halqi tersebut. Untuk lebih memahami lagi hukum izhar halqi, di sini Ustazah bawa beberapa contoh kalimah yang mengandungi hukum izhar halqi. Kita tengok contoh bagi huruf hamzah. Kalimah yang pertama adalah kalimah wayan auna. Wayan auna, kita lihat di sini terdapat nun sakinah bertemu dengan huruf hamzah. Nun sakinah bertemu dengan huruf hamzah. Kemudian kita lihat kalimah yang kedua, kalimah min ayyi. Min ayyi. Di sini terdapat nun sakinah dan selepas nun sakinah bertemu dengan huruf hamzah. Selepas nun sakinah bertemu dengan huruf hamzah. Jadi hukumnya adalah izhar halqi. Contoh yang seterusnya adalah kalimah tayran ababila. Tayran ababila. Kita tengok contoh. Kita tengok pada contoh, di sini terdapat nun sakinah atau tanwin. Di sini terdapat tanwin. Tanwin fathatain. Selepas tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Jadi hukumnya adalah izhar halqi dan tidak boleh dibaca dengung. Tayran ababila. Tayran ababila. Contoh bagi huruf ha. Lihat contoh bagi huruf ha, kalimah yang pertama anhu. Kalimah anhu.
Okey, ni nun sakinah bertemu dengan ha. Dia berada di dalam satu kalimah. Okey, kemudian kalimah yang kedua adalah kalimah in huwa. In huwa, nun sakinah bertemu dengan ha. Okey, kalimah yang ketiga fariqan hada. Di sini terdapat tanwin fathatain bertemu dengan huruf ha. Jadi bacaannya adalah tidak dengung. Contoh bagi huruf ghain. Kalimah pertama sayunghiduna. Saya ulang. Fasayunghiduna. Okey, nun sakinah bertemu dengan huruf ghain di dalam satu kalimah. Contoh yang kedua, min ghillin. Min ghillin. Okey, di sini nun sakinah, dia selepas nun sakinah terdapat huruf ghain. Ianya berada di dalam dua kalimah. Okey, dua kalimah lah sebab min ni satu kalimah. Okey, min satu kalimah, ghillin satu kalimah. Jadi dua kalimah. Kalimah fasayunghiduna ni tadi satu kalimah sahaja. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, kalimah ajrun ghairu. Ajrun ghairu. Okey, di sini terdapat tanwin bertemu dengan huruf ghain. Contoh bagi huruf ha. Kalimah yang pertama adalah kalimah wanhar. Wanhar. Okey. Di sini terdapat nun sakinah. Okey, nun sakinah bertemu dengan huruf ha. Okey, nun sakinah duduk, nampak kedudukan dia atas sikit nah. Sebab nun sakinah ni bersambung dengan huruf ha. Jadi bentuk dia jadi memang macam tu. Dia macam nampak duduk atas sikit. Okey. Baik. Nun sakinah bertemu dengan ha, hukumnya adalah izhar halqi. Okey. Bacaannya adalah tidak dengung. Kalimah yang seterusnya adalah kalimah min haitsu. Min haitsu. Nun sakinah bertemu dengan huruf ha. Okey. Nun sakinah bertemu dengan huruf ha di dalam dua kalimah. Min satu kalimah, haitsu satu kalimah. Okey, kalimah yang ketiga. Kalimah alimun hakimun. Alimun hakimun. Okey, kalimah ni ada nun sakinah atau tanwin. Okey, di sini adalah tanwin. Tanwin bertemu dengan huruf ha. Okey, tanwin bertemu dengan huruf ha, hukumnya adalah izhar halqi. Jadi perlu dibaca dengan nyata, jelas, terang dan tanpa dengung. Sekarang kita lihat contoh bagi huruf qa. Contoh yang pertama adalah kalimah wal munqaniqatu. Saya ulang. Wal munqaniqatu. Okey, di sini terdapat nun sakinah. Nun sakinah bertemu dengan huruf qa. Okey, hukumnya perlu dibaca dengan jelas. Izhar halqi. Okey, kalimah yang kedua, kalimah mimman
khalaqna. Ustazah ulang kalimah mimman khalaqna. Okey. Di sini terdapat nun sakinah bertemu dengan huruf qa. Okey. Kalimah ni mengandungi dua kalimah. Okey, baik. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga yang terdiri daripada tanwin. Okey. Kita tengok kalimah apa? Kadzibatin qati'atin. Kadzibatin qati'atin. Okey, di sini terdapat tanwin. Tanwin kasratain. Dan selepas tanwin, selepas huruf yang mengandungi tanwin, kita bertemu dengan huruf qa. Okey. Selepas huruf ta yang mengandungi tanwin ni, kita bertemu dengan huruf qa. Bila bertemu dengan huruf qa, hukumnya adalah izhar halqi dan perlu dibaca dengan jelas, nyata dan terang. Begitulah contoh-contoh bagi hukum izhar halqi yang telah ustazah bentangkan sebentar tadi. Jadi ustazah harap murid-murid dapat memahami apa yang telah ustazah sampaikan. Bila dah faham, murid-murid perlulah mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Okey, pesanan ustazah, bacalah Al-Quran setiap hari. Jadikan Al-Quran tu seperti kawan baik kita. Kalau kita tak baca, kita rasa seperti ada sesuatu yang kurang dalam hidup kita pada hari tersebut. Perbaiki bacaan Al-Quran sentiasa. Maksud ustazah, kita semua ni masih belum sempurna bacaan Al-Quran kita. Jadi, kita perlulah berusaha memperbaiki bacaan Al-Quran kita dengan ilmu yang kita ada. Kalau kita tak ada ilmu, kita wajib belajar ilmu tajwid. Sebab ilmu tajwid ni kita perlu gunakan setiap hari. Sebab kita solat dan dalam solat kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Bila baca ayat Al-Quran, kita perlu baca dengan bertajwid. Jadi, ustazah pesan belajarlah tajwid dan pelajaran yang tajwid yang ustazah ajar ni sila ambil perhatian. Bila faham, amalkan. Cuba perbaiki dari sehari ke sehari. Kita tak pandai terus, tapi kita kena belajar. Kalau masih belum pandai, jangan putus asa. Cuba belajar dan mencari ilmu. Kemudian, membaca Al-Quran menenangkan jiwa. Memang betul lah. Kalau kita dalam keadaan tertekan, keadaan serabut, kita ada masalah, amalkan membaca Al-Quran. Kerana dengan membaca Al-Quran ni, jiwa kita akan jadi tenang. Bila jiwa kita tenang, kita dapat berfikir dengan secara rasional. Kita tak bertindak melulu. Okey. Itu saja pesanan ustazah untuk hari ini. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ustazah ucapkan terima kasih atas perhatian dan ustazah sudahi pembelajaran kita pada hari ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.